Jenis bisnes praktikum yang kami jalankan adalah mengambil pesanan dan hantar. Kami mengambil pesanan atas talian, lalu menghantar kepada pelanggan secara pos ataupun cash on delivery, yaitu COD. Perniagaan ini terlibat dalam industri makanan kering, yaitu amplang ikan dan sotong. Produk amplang ini kami dapatkan secara borong dari pembekal dalam skala yang besar, lalu dibungkuskan semula dalam pelbagai saiz. Terdapat dua jenis keropok amplang yang kami jual, yaitu amplang ikan dan amplang sotong. Terdapat beberapa saiz yang boleh dibeli oleh pelanggan, yaitu saiz mini seberat 100 gram harga RM7, saiz sederhana 300 gram harga RM10, dan saiz besar 500 gram RM15. Sekarang kami juga mempunyai bungkusan menggunakan balang yang berharga balang kecil 150 gram berharga RM8 dan balang besar 330 gram berharga RM15. Bagi perkhidmatan delivery atau COD dilakukan di kawasan Kota Kinabalu dan Kota Belud. Manakala bagi daerah lain dan negeri lain, kami juga akan membuat penghantaran menggunakan postage. Saya Syazah Syuhada Ana 2 binti Semail akan memperkenalkan ahli kumpulan serta jawatan yang disandang. Terdapat 5 jawatan dalam lubuk lautan Ko, iaitu yang pertama, pengarah urusan, penolong pengarah urusan, pengurusan keuangan, pengurusan pemasaran dan setiausaha. Pengarah urusan disandang oleh Syazah Syuhada. Saya akan menyelaras organisasi secara menyeluruh seperti mengawal dan memberi arahan. Saya akan bertindak untuk berurusan dengan pembekal produk amplang. Jawatan penolong pengarah urusan disandang oleh Nur Akila. Beliau akan berperanan dalam membantu saya, iaitu pengarah urusan, dalam menjalankan tugas serta membuat perancang perniagaan. Jawatan setiausaha disandang oleh Bibiana. Beliau bertugas dalam menyediakan minit musyarat serta kertas kerja yang diperlukan dalam perniagaan. Jawatan seterusnya ialah pegawai kewangan yang disandang oleh Nur Farhana. Beliau bertanggungjawab dalam menyelia kewangan perniagaan serta merekodkan aliran wang tunai perniagaan. Nur Nazima memegang jawatan sebagai pegawai pemasaran. Beliau akan menyediakan urusan promosi serta memastikan produk amplang memenuhi kehendak serta citarasa pelanggan. Terdapat beberapa platform yang digunakan untuk mempromosi produk amplang kami, iaitu yang pertama adalah Facebook. Setakat ini terdapat 407 orang pengikut serta 399 orang yang telah menyukai pautan ini. Kami akan berkongsi pautan seperti live, promosi dan pertandingan yang dirancang oleh produk lubuk lautan Ko. Oleh sebab aplikasi ini dicirikan kepada perniagaan, kami dapat melihat bilangan orang yang mengikuti pautan ini. Selain itu, kami juga dapat melihat berapa ramai pengikut ataupun pengikut media sosial yang melihat pautan laman bisnes kami. Seterusnya, ini adalah laman Instagram kami, iaitu Lubuk Lautan Ko. Bagi Instagram, kami juga mencirikan mod perniagaan. Jadi kami akan berkongsi seperti feedback, post dan pemberitahuan. Bagi Instagram, Lubuk Lautan Ko kurang mendapat sambutan berbanding Facebook kerana Facebook lebih bersifat umum dan lebih ramai pengguna berbanding pengguna Instagram.
Selain daripada Instagram dan Facebook, kami juga telah membuat akaun Shopee yang bernama Lubuk Lautan. Kita hanya cari Lubuk Lautan dan kita akan jumpa Lubuk Lautan Ko. Kami membuka akaun Shopee bagi memudahkan pelanggan kami untuk pembelian secara online. Terdapat beberapa produk yang telah dipasarkan di Shopee kami. Selain itu, sekiranya terdapat beberapa promosi, pelanggan dapat membeli produk secara pembelian secara combo. Melalui laman Shopee juga kami terdapat feedback daripada customer yang kita dapat tengok. Baiklah, saya akan meneruskan dengan pencapaian kumpulan kami iaitu lubuklautan.co dari bulan Mac hingga Jun. Ini merupakan jumlah jualan kumpulan kami iaitu sebanyak RM421. Kami menggunakan 3 platform utama iaitu Facebook, Instagram dan Shopee, dan setiap daripada aplikasi ini mempunyai pengikut dan jumlah suka ataupun like yang berbeza. Bagi halaman Facebook, kami menggunakan nama Lubuk Lautan dan page ini mempunyai seramai 494 orang yang mengikuti dan 488 like. Ini merupakan post yang kami siarkan di laman Facebook, dan bagi Instagram pula kami mempunyai 74 followers dengan menggunakan nama lubuklautan.co, dan ini merupakan antara post yang kami siarkan di laman IG kami. Akhir sekali adalah aplikasi Shopee. Nama kedai Shopee kami adalah lubuk_lautan22 dengan rating 5 beserta 29 orang pengikut. Visi kami jelas untuk memenuhi cita rasa pelanggan dengan harga berpatutan, dan sasaran jualan kami adalah sebanyak RM400. Jadi dengan jumlah jualan sebanyak RM421 yang telah kami capai, maka sasaran jualan kami telah tercapai, dan objektif kami adalah untuk menjadi platform yang memudahkan pelanggan untuk mendapatkan bekalan amplang. Ini merupakan feedback customer yang kami perolehi sama ada daripada Facebook, Instagram dan Shopee yang berpuas hati dengan servis dan produk yang kami berikan. Baiklah, seterusnya saya Nur Nazimah binti Jaafar. Saya akan membentangkan laporan hasil jualan bagi kumpulan kami Lubuk Lautan. Seperti yang kita boleh lihat, ini merupakan hasil jualan kami yang berlangsung sepanjang bulan Februari sehingga bulan Mei dengan jumlah hasil jualan RM421. Pada bulan Februari, kami berjaya mencapai RM127. Pada bulan Mac, kami berjaya mencapai RM154. Manakala pada bulan April dan Mei, kami berjaya mencapai RM60 dan RM80. Baiklah, seterusnya, ini adalah merupakan penyerta pendapatan bagi kumpulan kami. Hasil jualan kami bagi keropok amplang adalah berjumlah RM421. Bagi perbelanjaan, iaitu stok amplang yang kami dapatkan daripada pembekal, adalah berjumlah RM368.10. Disebabkan kami merupakan dropship, kami tiada kos perbelanjaan yang lain seperti pemasaran, kos pembungkusan dan yang lain-lain. Semuanya diuruskan daripada pihak pembekal sendiri. Oleh itu, seperti yang kita boleh lihat, untung bersih bagi kumpulan kami adalah 52.90 sen. Ini pula merupakan kunci kira-kira, iaitu balance sheet kumpulan kami. Bagi aset tetap, kami tidak mempunyai aset tetap. Bagi aset semasa, iaitu wang tunai, ada berjumlah RM421. Bagi liability semasa ataupun jangka panjang juga tiada. Manakala bagi equity, modal kami itu stok amplang tadi yang berjumlah RM368.10 dan untung bersih yang berjumlah RM52.90. Jadi seperti yang kita boleh lihat, jumlah aset kami dan jumlah equity kami adalah sama, iaitu RM421. Baiklah, seterusnya bagi penyerta aliran tunai, penerimaan tunai kami adalah RM421, manakala untung bersih adalah RM52.90. Bagi jumlah tunai kami, sama seperti tadi, RM421. Tolak dengan pembayaran tunai, iaitu stok modal
tadi 368.10 sen. Jadi baki tunai kami adalah untung bersih tadi 52.90 sen. Seterusnya yang boleh kita lihat, ini adalah merupakan akaun e-commerce kami. Di sini kita boleh lihat hasil jualan kami sama seperti tadi RM421, di mana perbelanjaan kami juga berjumlah 368.10 sen, dan kita boleh lihat untung bagi kumpulan kami adalah RM52.90. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aqilah Aiman binti Azadi. Baiklah, saya akan membentangkan refleksi mengenai perniagaan kami, iaitu berkaitan masalah dan jalan penyelesaiannya. Setiap perniagaan sudah pasti mengalami masalah dan setiap masalah sudah pasti ada jalan penyelesaiannya. Antara masalah yang kami alami adalah masalah COVID-19 yang menghalang kami untuk menghantar produk terus ke tangan pelanggan. Oleh itu, kami telah menemukan jalan penyelesaiannya dengan kaedah secara penghapusan walaupun ia dalam kawasan Sabah. Masalah yang seterusnya adalah masalah emosi. Masalah ini timbul apabila berlakunya penurunan kepada pemesanan amplang yang dipesan oleh pelanggan. Apabila pesanan berkurangan akan menyebabkan keuntungan yang diperolehi semakin berkurangan dan menyebabkan rasa hilang semangat dan tiada motivasi untuk meneruskan perniagaan. Oleh itu, kami menemukan jalan penyelesaian dengan mengingati kembali niat, tujuan dan matlamat kami menubuhkan perniagaan ini. Apabila kami melakukan perkara tersebut, dapat memberi kekuatan untuk kami teruskan perniagaan. Seterusnya adalah masalah kos penghapusan yang agak tinggi ke kawasan Semenanjung. Lalu kami telah membuat keputusan untuk membuka akaun Shopee kerana di sana kos jas pos dapat dikurangkan. Pemasaran juga telah menjadi salah satu masalah perniagaan kami. Kami mempunyai masalah kekangan masa untuk menjalankan pemasaran. Pada akhir-akhir ini, kumpulan kami kesemuanya menghadapi kesibukan. Kami mengambil jalan penyelesaian dengan saling mengingati antara satu sama lain untuk tidak lupa untuk menjalankan aktiviti pemasaran. Kami lebih peka untuk sentiasa membahagi masa sedikit untuk menjalankan aktiviti pemasaran. Masalah yang terakhir adalah pesaing yang ramai menjual amplang di Sabah. Kami hanya meletakkan fikiran yang positif, iaitu tidak perlu risau dengan pesaing kami. Kami lebih fokus akan pada perkara yang perlu kami lakukan, lalu biar pelanggan yang menentukan produk mana yang mereka akan sokong dan beli. Kesimpulannya, kami telah mengambil segala masalah yang kami alami sebagai sebuah cabaran yang mengajar kami untuk lebih matang dan meneruskan perniagaan di masa hadapan. Kami juga akan berusaha lebih giat dalam menangani masalah yang timbul pada masa akan datang. Bagi pendapat saya, apa yang saya fikirkan bahawa syarikat lubuk lautan dapat lakukan lebih baik atau berbeza di masa hadapan. Yang pertama adalah menambah jenis amplang yang ada agar pembeli mempunyai pelbagai pilihan. Sebagai contoh, amplang udang boleh ditambah. Selain itu, menggunakan sosial media lain ataupun aplikasi menjual yang lain, sebagai contoh Foodpanda, GrabFood, Lazada dan lain-lain. Seterusnya, lubuk lautan juga boleh meluaskan pasaran dengan memasuki pasaran antarabangsa seperti negara jiran Malaysia iaitu Brunei, Indonesia dan Singapura. Seterusnya, juga boleh membuat amplang sendiri agar syarikat lubuk lautan tidak lagi perlu membeli kepada para pembakar amplang. Dan yang terakhir adalah meningkatkan packaging dengan membuat packaging tersendiri agar dapat dikomersialkan di supermarket yang ada di negeri Sabah dan negara Malaysia.